Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Right, sambungan untuk Terengganu kertas 1 pada soalan nombor 23. Okey. So, diagram shows a graph of force versus extension. Force, tengok sini, force versus ataupun against extension. Kat bawah ni, extension in an experiment studying spring elasticity. Dalam satu eksperimen untuk mengkaji kekenyalan spring. Alright. Biasa tengok kan graf F melawan X. So graf ni adalah merujuk kepada graf yang dihasilkan dalam hukum Hooke. Dalam hukum Hooke. So apa yang dibincangkan dalam hukum Hooke? Dalam hukum Hooke, apabila kita dapat graf F against X, kita dapati bahawa to some extent the relationship between F and X are directly proportional. Maksudnya bila nilai daya bertambah, maka nilai X juga bertambah. Okey, dan apabila kita mencari nilai kecerunan graf yang terhasil, maka kita simpulkan bahawa nilai kecerunan itu mewakili nilai K, iaitu nilai springs constant. Okey, nilai spring constant. Apa maksud nilai spring constant ni? Okey, nilai K secara ringkas, kalaulah nilai K itu suatu nilai yang besar. Okey, nilai K itu adalah suatu nilai yang besar, bermaksud kecerunannya tinggi. Okey, maka spring ataupun bahan tersebut adalah kurang elastik. Less elastic. Apa maksud less elastic? Sama maksud dengan stiff, keras. Okey, sukar untuk diregangkan. Sifat kekenyalannya kurang. Okey. The other way around, kalau nilai K nya kecil, small, okay, we can conclude that the object here is more elastic. In another word, easily stretch, easily extend ataupun stretch, senang untuk diregangkan. Jadi dibandingkan antara kedua-dua spring dalam soalan ini, spring P dengan spring Q. Tengok spring P kecerunannya lebih tinggi, kan, lebih cerun tu. Maka nilai K untuk spring P adalah lebih besar daripada nilai K untuk spring Q. Maksudnya apa? Spring P adalah lebih stiff ataupun lebih keras daripada spring Q. Okey, kalau kita bandingkan, okey, let's say kita bandingkan dari segi macam ni pula. Untuk suatu nilai yang sama, nilai daya yang sama, let's say 4 Newton kita apply kepada spring P, spring P akan meregang sebanyak 1 cm. Tetapi dengan nilai yang sama, iaitu 4 Newton juga, kita apply pada spring Q, spring Q telah pun meregang sebanyak 2 cm. Saya ulang, spring P 4 Newton regang 1 cm. Tapi spring Q daya yang sama 4 Newton regang 2 cm. Yang mana yang senang diregangkan? Jawapannya adalah Q. Apabila senang diregangkan, itu bermaksud nilai K nya small dan it is more elastic. More elastic. So B adalah jawapan paling tepat. Okey, B adalah jawapan paling tepat. 24. One of the factors that affects the pressure, salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan, bukan tekanan biasa, tekanan di dalam bendale. Sepatutnya bendale fluid ni. Okay, pressure in fluid, betul ke pressure in fluid? Pressure in liquid ke? Okay, salah satu faktornya saya rasa ni pressure in liquid ni sepatutnya. Bahasa Melayu, tekanan dalam cecair.
Kita keluarkan formula P sama dengan rho G H. So these three are the factors affecting pressure in liquid. First one is the density of liquid. Density of liquid, okay, ketumpatan cecair. Kemudian G mewakili nilai gravitational acceleration. Nilai pecutan graviti, nilai dia G sama dengan 9.81. Faktor ketiga adalah H, the depth, kedalaman itu sendiri. So antara tiga faktor ni, mana satu suits the answer? Jawapannya C. Yang lain semua tidak mempengaruhi kan. G same dia, isi padu tak ada kaitan, size lagi tak ada kaitan. Okay, 27. The diagram shows an advertising balloon released in the morning during the opening of a shopping mall in a city. The balloon is rising slowly in the airspace. Okay, rising slowly maksudnya naik ke atas lah. Okay, naik ke atas. Which of the following is true about the situation? Okay, kalau kita baca balik semua, the answer will be B. The buoyant force is greater than the weight of the balloon. Kenapa jawapan boleh jadi macam ni? Because the keyword from the questions, it is given that the balloon are rising up. Okay, rising maksudnya naik lah kan. Rising slowly in the space maksudnya there will be daya paduan ataupun we call it resultant force in the direction upwards. Meaning to say, if we have forces acting on the balloon, which is the weight and also the buoyant force, okay, kalau kita nak objek ataupun kita kata objek itu bergerak ke atas, bermaksud daya atas lebih besar dari daya bawah. FB must be greater than W. Then only we have a result as in the question. Rise up. Rise up. Terbalik, kalau situasinya FB less than W, or in another words, we have weight which is greater than the buoyant force, the object, the balloon in this case, will sink ataupun move down, going down. Okay, the last one, the last case, if both of them FB equals to W, kalau kedua-dua daya adalah sama, the forces are in equilibrium, the resultant force become zero, then the object will float ataupun not moving. Okay, dia tak naik atas, dia tak turun bawah, dia stay saja, float saja. So that will be the cases yang awak kena consider lah. Number 1, number 2, number 3. Whether yang ni objek di udara ataupun juga objek tu boleh berada dalam cecair. So both involve buoyant force, sebab buoyant force wujud dalam bendalih. Buoyant force ni bukan cecair saja, wujud dalam bendalir, benda yang boleh mengalir. Bahasa Inggeris kita panggil dia fluid. So fluid may occur, may be in the form of gas or also in the form of liquid, because gas and liquid both can flow, boleh mengalir. Kedua-dua cecair dan juga gas boleh mengalir, kecuali solid je lah kan. Alright, 28. Diagram shows the passage red hole in the ground. Air at the ground surface flows from P to Q. Okay, udara di bahagian atas ni mengalir daripada kiri ke kanan gambar rajah, kiri ke kanan gambar rajah. Okay,
So kalau awak belajar tajuk Bernoulli, awak tahu pada bahagian melengkung bentuk aerofoil kat sini, okay, the velocity will be very fast ataupun higher, because dia terpaksa menempuh lengkungan tersebut, menyebabkan laju udara menjadi tinggi. Sama juga dalam kes ni, okay, bila udara dipaksa untuk melengkung di kawasan Q, this region here has forced the air to move very fast or at higher velocity. So by using Bernoulli's principle, Bernoulli said whenever you have a region that have higher velocity of fluid, the pressure on that region will be decreased. Tekanan dekat sini jadi tekanan rendah menurut Bernoulli. Vice versa, on this region here at P, we have slow moving air. So as Bernoulli mentioned just now, when the velocity of air and in that region is slow, the pressure will be greater. Okay, yang ni yang dimention ataupun diterangkan oleh prinsip Bernoulli. Okay, Bernoulli's principle. Prinsip Bernoulli. So apa jawapannya? Jawapannya adalah A. Tekanan di P lebih tinggi daripada tekanan di Q. Tekanan di P lebih tinggi daripada tekanan Q. Okay, next. 29. Diagram shows an experiment to study the relationship between voltage and current when the resistance is constant. Okay, the result of the experiment found that the voltage directly proportional to the current. Okay, yang ini kalau awak buat kertas apa dipanggil, kertas pasir banyak-banyak, insyaAllah tak ada halangan lah untuk awak jawab macam ni. Pertama dia kata hubungan antara voltage and current. Dalam SPM, there will be two types of V against I graph. Satunya bermula di kosong dan directly proportional as mentioned in the question. This one is from Ohm's law, daripada hukum Ohm. Hukum Ohm ni kita cari apa? Ohm ni dia buat eksperimen, dia dapat hubungan antara V dengan I directly proportional, dan dia conclude bahawa bila kita mencari kecurunan graf yang kita dapat, sebenarnya itu adalah nilai rintangan, resistance. Sebab tu boleh keluar formula V sama dengan I R. Awak tengok V ni duduk di paksi Y, okay, I ni duduk di paksi X. Yang ni gradient dia. Bila kita susun balik, jadilah Y sama dengan MX plus C. Mana C dia? C dia sama dengan kosong. Sebab tu dia bermula di origin. Sekadar nak menunjukkan matematik dia lah. Sekadar nak menunjukkan matematik. Yang ni saya banyak cerita dekat pasir yang lepas. Cari playlist yang tahun 2020. Okay, yang ni banyak saya cerita ni. Okay, yang tu satu clue lah. Clue kedua adalah apabila awak tengok setup eksperimen ni, bila tengok voltmeter bersambung dengan suatu rintangan ataupun perintang ataupun konstantan wire, itu adalah clue besar kepada Ohm's law punya setup. Satu lagi jenis adalah apabila voltmeter bersambung dengan bateri. Yang itu kalau voltmeter sambung dengan bateri, itu adalah graf ataupun setup untuk EMF dan internal resistance. Kalau graf tu V against I, awak dapat decrease linearly. Ni graf satu lagi set. So ada dua probability lah, sama ada graf macam ni, Ohm's law. Satu lagi adalah EMF and internal resistance. Alright, 30. Diagram shows a circuit before and after the switch is closed. Kita tengok dulu apa beza dia. Sebelum disambung
bacaan voltmeter adalah 1.5. Selepas disambung, maksudnya switch on, bacaan voltmeter 1.3. Apa beza? There will be voltage drop. Ada pengurangan voltage drop. Kenapa jadi macam itu? Okay, just nak bagi tahu awak, voltmeter, yang ni susunan untuk EMF. Seperti saya beritahu tadi, tengok voltmeter sambung dengan bateri. Ni setup untuk graf ataupun eksperimen EMF dan internal resistance. Macam mana nak tahu? Tengok voltmeter sambung dengan bateri, voltmeter sambung dengan bateri. Yang tadi voltmeter sambung dengan resistor, Ohm's law. Okay, ingat, tolong hafal. Boleh hafal ni, senang je. Okay, so ada dua situasi. Kalau terbuka 1.5, kalau tertutup 1.3. Seperti saya mention tadi, ada voltage drop. Okay, apabila switch terbuka, meaning to say switch tu tidak bersambung, bacaan voltmeter adalah bacaan EMF. EMF. Dan apabila switch disambungkan, bacaan voltmeter adalah bacaan potential difference. Kena ingat ya, EMF simbol dia E besar, potential difference simbolnya V besar. So ada beza dekat situ. Okey, pada ketika switch dibuka, sebenarnya voltmeter membaca apa yang terlabel pada bateri. Kan kita pergi kedai kan, kita beli bateri AA ke AAA ke, dia bentuk dia lebih kurang macam ni kan. Tu dia ada label kat situ 1.5V. Okey, sebenarnya kalau awak tengok video-video saya ajar pasal EMF, internal resistance, awak tahu bahawa inilah sebenarnya bacaan EMF. Dia bukan voltage, dia bukan voltan. Yang terlabel tu adalah nilai EMF-nya. So bila switch tak bersambung, voltmeter hanya membaca pada label bateri. Tetapi apabila switch sudah disambung, okay, kita telah pun melibatkan dua jenis rintangan, rintangan dalaman dan juga rintangan luaran R besar. Lemak. Okay, R besar tu. Jadi berlakulah voltage drop disebabkan switch tu sudah bersambung. Itu secara ringkas lah. So kenapa berlakunya voltage drop? Jawapan ataupun penerangan paling ringkas, paling tepat, there is a drop in the voltmeter reading. Macam saya beritahu ni, voltage drop when the switch is closed because the energy supplied by the dry cell used to overcome the resistance in the cell. So tenaga yang digunakan, yang dihasilkan oleh dry cell ni telah pun digunakan untuk mengatasi rintangan dalaman. Okay, rintangan dalaman tu kat mana? Dalam bateri. Di dalam bateri. Ni selalu tanya soalan kat sini. Kalau tengok pasir-pasir yang lepas, pasir sekarang saya tak jumpa lagi setakat ni, tapi pasir yang lepas ada bertanya tentang apa maksud bacaan voltmeter apabila switch terbuka dan switch tertutup. Ingat, kalau switch terbuka dia baca EMF, kalau switch tertutup dia baca potential difference. Okay, saya harap boleh membantu awak lah. Sambil-sambil tengok ni terus hafal, jangan ambil masa lain pula, hafal terus. Okay, 31. Rajah di bawah menunjukkan current carrying conductor in a magnetic field. Okay, current carrying conductor ni apa? Kita ada satu wire, ni wire dia, ni wire dia. Yang ada tanda X tu merujuk kepada konduktor yang membawa arus berada di dalam magnetic field. Apa berlaku kepada konduktor tu? Jawapannya adalah mengalami daya, will be moved ataupun pushed by force. Okay, siapa yang akan ditolak oleh force tu? Magnet ke? Bukan, wire yang bawa arus tadi tu. So apabila wire membawa arus, kita akan guna
Fleming left hand rule. Dalam Fleming left hand rule, dalam Fleming left hand rule, kita akan gunakan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, minta ibu tolong, dan jari ibu, okey, untuk menentukan. So arus, kita tentukan arus dulu. Yang ni maksudnya arus masuk. Okey, gunakan jari hantu awak, jari tengah awak. Okey, letakkan pada skrin sekarang. Maksudnya arus masuk ke dalam skrin. Arus masuk, letak pada skrin. Maksudnya ibu jari awak, ibu jari pula, jari hantu awak tu letak pada skrin. Skrin ni tempat X yang saya tanda ni. Okey, kemudian tanpa mengubah kedudukan jari tengah awak atau jari hantu awak ni, pusing sehingga mana awak dapati jari telunjuk awak menghadap kepada arah south. Pusing. Okey, sepatutnya awak dapati ibu jari awak menunjukkan ke arah J, menandakan konduktor tersebut tertolak keluar daripada medan magnet melalui arah J. Okey, 31 D. Kalau tak boleh rujuk cikgu awak, okey, tolong rujuk cikgu awak. Mana tahu kan buat seorang-seorang tak dapat pun, pusing sini tak dapat, pusing sana tak dapat. Okey, minta petunjuk daripada cikgu awak, insya-Allah. 32. Diagram shows a magnet which is released from a height. Okey, dilepas pada satu ketinggian, and then enters a coil which is connected to a galvanometer. Okey, dilepaskan masuk dalam coil, berlakunya pemotongan medan magnet. Okey, gelung ni akan memotong medan magnet milik magnet kekal ni. Apa berlaku? Terdapatnya arus aruhan, induced current. Induced current itu mengalir di dalam wire ni, kemudian berlakunya pemesongan jarum galvanometer menandakan the presence, kehadiran induced current. Okey, yang ni yang dibincangkan ataupun diceritakan dalam konsep induced current lah. Okay, soalannya, the deflection of pointer of the galvanometer increases when dia nak jarum galvanometer ni deflect more. Apa maksud? Kalau jarum galvanometer deflect more, apa maksudnya? Menandakan more induced current, lebih banyak arus aruhan yang terhasil. Macam mana kita nak hasilkan lebih banyak arus aruhan? Ada beberapa cara. Antaranya kita boleh lepaskan pada higher velocity, lepaskan dengan lebih laju. Bila lepaskan dengan lebih laju, more cutting of magnetic field. Okay, more cutting of magnetic field. Kalau kita tak nak lepaskan dia pada satu kelajuan yang lebih tinggi, kita boleh juga increase number of turn. Ni saya buat singkatan je lah. Increase number of turn of solenoid. Juga for the same reason, kalau kita tambahkan jumlah lilitan pada gegelung ini, maka lebih banyaklah medan magnet yang akan dipotong. So the more the cutting of the magnetic field, the more the induced current. Ataupun kita gunakan magnet yang lebih strong, magnet yang lebih kuat, boleh juga. So 32 jawapan paling tepat adalah B. Magnet itu dilepaskan, release from a higher position. Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah dengan V tadi ni. Lebih tinggi kita lepaskan magnet itu, maka lebih lajulah ianya akan memotong, ataupun lebih lajulah ia akan masuk ke dalam coil. Maksudnya pemotongan tu akan berlaku lebih cepat. Ini diceritakan oleh Faraday's Law. Faraday's Law. Mesti awak buat dah ni kat sekolah. Kalau awak masukkan magnet ni
dan keluarkan magnet ni dengan laju. Masuk keluar dengan laju, maka galvanometer ni jarum dia deflect gila-gila, lebih banyak lebih banyak deflection dia macam tu. Okey, lebih banyak deflection dia banding dengan awak gerakkan perlahan-lahan. Bila gerakkan perlahan, kuranglah berlakunya kekerapan pemotongan medan magnet itu, maka induced currentnya jadi sikit. Yang ni induced current dia banyak, more. Okay, that's it. 34. The diagram shows two identical cathode ray tube. Sama je, cathode ray tube yang sama. Okay, setup yang sama. Tetapi ada beberapa perubahan. Ada perubahan di sini. Different values of voltage supply. Dekat mana? Cuba tengok, perhati betul-betul. Here and another one here. Okey, bila kita tengok cathode ray tube pelajar-pelajar sila perhatikan pada dua bahagian. Okey, cathode ray tube ni ada dua tempat yang kita letakkan voltan Sini satu dan juga di sebelah kanan ni satu. Biasanya kita letak EHT lah, extra high tension. Okey, yang depan ni untuk learning sajalah. Yang depan ni hanyalah untuk memanaskan filament, to heat up the filament. Kenapa kita nak heat up the filament? To release cathode ray. Siapa cathode ray ni? Fast moving electron. Sorry lah, tulisan buruk sikit, nak cepat. So depan ni hanyalah kita supply voltage supaya filament menjadi panas. Bila filament panas, filament akan membebaskan elektron keluar daripada filament tersebut. Itulah dipanggil sebagai cathode ray tube kerana telah pun dipecutkan kepada anode. Okey, itu yang pertama. Voltage. Biasanya voltage tu kecil saja. Yang belah kiri ni voltanya kecil saja. Tapi yang sebelah kanan kita akan pakai extra high tension. Voltan pada satu nilai yang jauh lebih besar, ribu-ribu. Biasanya ribu-ribu, 1000 sampai 5000 macam tu. Okey, yang ni ada tujuan dia pula. Tujuan kita letak EHT bukan lagi untuk melepaskan elektron macam tadi. Tujuannya adalah untuk to produce electric field, menghasilkan medan magnet. Sini selalu pelajar tak tahu ataupun terlupa ataupun confuse dengan belah sini. Dua-dua voltan kan. Jadi ada probability untuk terlupa. Produce. So the greater the value of EHT that we are using, kalau kita guna nilai EHT yang lebih tinggi, maka kita hasilkan electric field yang lebih strong, lebih kuat. Okay, yang tu relation dia tu. So apabila kita gunakan, for instance here, kita gunakan nilai EHT yang bernilai 3000, bermaksud di bahagian bawah ini kita hasilkan electric field yang jauh lebih kuat daripada atas. That is why the deflection here will be more ataupun will be greater. Elektron itu, being a negatively charged, always attracted towards the positive terminal. Okay, always attracted to positive terminal. So the greater the electric field, the more the deflection of the cathode ray. Just nak mention dekat situ lah. Zahin. Oh Zahin. Sagi Wali ambil balik phone. So the electron dia akan deflect. Okay, dan the degree of deflection depends on how strong the electric field are. Okay, macam mana kuat electric field tu. Kalau kuat electric field tu, maka deflection tu berlaku lebih banyak ataupun lebih tinggi lah. Alright. So soalan 34 ni soalan yang ada pilihan jawapan Roman. Awak kena nilaikan satu-satu dulu, baru awak jawab pada pilihan jawapan ABCD lah. Okay, jenis macam ni memang akan ada dalam SPM awak. So 34 is D.
1 and 4 only. Tengok number 1. The higher the strength of electric field, lagi kuat medan elektrik tu, the bigger the deflection, as I mentioned just now. Nombor 1 betul. And number 4, the higher the value of voltage supply, the higher the strength of electric field. Sama maksud. Lagi tinggi voltan yang kita bekalkan, maka kita menghasilkan suatu medan elektrik yang lebih kuat. Okey. Ingat ni jalan cerita tadi tu, saya cerita. Right. 35 berkaitan dengan depletion layer of a PN junction diode. Ni satu diode. Dalam diode dia punya basic dia adalah suatu diode tu akan ada PN junction. Ni tak payah saya cerita lebih lanjut lah, melibatkan semikonduktor dan sebagainya ya. Boleh tengok video-video sebelum ni, carilah tajuk semikonduktor, saya cerita point by point. So it is given that this diode is connected in forward bias. Apa maksud forward bias? Current boleh flow. Kalau kita pasang apa-apa kat sini, contohnya bulb ke, bulb tu dia akan menyala, boleh menyala, light up, kerana current boleh flow through the diode. Okay. So in forward bias connection, the depletion layer becomes narrow. Ni konsep lah. Dalam video yang lepas-lepas saya dah cerita, kalau depletion layer menjadi nipis, maka itu menyebabkan berlakunya crossing of electrons and holes. So holes boleh pergi belah sana, holes boleh pergi belah sana, elektron boleh pergi belah sini. Okey, macam mana boleh berlaku crossing tersebut? Tadi saya beritahu kan, bila ada crossing, berlakunya crossing electrons and holes, maka depletion layer menjadi narrow. Macam mana boleh berlakunya crossing? Sekejap, saya padam dulu label crossing tu. Padam. Look at here. Tengok ya. Right. So semiconductor jenis P terdiri daripada majority charge carrier yang namanya hole. Ni basicnya ni, basic. Hole is a positively charged. Hole ni charge-nya adalah positif. Vice versa, a n-type semiconductor have a majority charge carrier named electron. So electron charge apa? Negatif. Okay. Apa berlaku kalau sambungan yang awak buat adalah dalam sambungan forward bias? Elektron bercas negatif. Maka apabila disambungkan kepada terminal, dan terminal itu happens that terminal yang disambungkan di sebelah kiri adalah terminal positif, maka elektron ada tendensi untuk pergi ke terminal positif, because electron is a negatively charged particle. So benda yang negatif, charge negatif, tertarik kepada charge ataupun terminal positif. Vice versa, perkara yang sama berlaku, sebaliknya berlaku. Hole charge-nya positif, something yang bercas positif akan tertarik kepada terminal negatif. So dia pergi belah sini, cross this way. So there will be crossings of hole and electron at the PN junction. So adalah berlakunya apa dipanggil, penarikan ataupun merentas PN junction. Hole dengan juga elektron merentas PN junction. Dengan berlakunya rentasan itu, depletion layer menjadi narrow, bermaksud rintangan diode menjadi rendah dan arus boleh mengalir. Kalau saya ajar laju sangat, pergi tengok, cari type dekat saya punya playlist tu, tengok tajuk semiconductor dan juga diode. Saya ada cerita one by one, point by point, slowly. Memang saya cerita slow. So 35 jawapan paling tepat adalah B. Electron from the n-type pull across the PN junction.
Okey, mengalir ataupun merentasi simpang PN. Dekat sini kalau saya nak cerita kenapa pula P-type ni datang mana, N-type ni datang mana, panjang cerita dia. Pergi tengok dekat playlist, ataupun siapa yang dalam MRC Lenggong yang sedang tengok ni boleh jumpa saya boleh cerita balik macam mana pula P-type dengan N-type pun ada kat sini. Macam mana pula tak ada sebut pasal diode pun, dah kenapa P-type N-type tiba-tiba diode. Sedangkan awak tak tahu diode tu terbina daripada semikonduktor jenis P yang di wedge bersama semikonduktor jenis N. Tu saya boleh cerita balik, jumpa saya je, InsyaAllah. Okay, yang lain saya tak dapat bantulah. Mana pada sekolah-sekolah lain boleh jumpa cikgu awak, boleh rujuk. 37. The activity sample P becomes 3.125% of its original value. Of course lah, kalau original value dalam bentuk persen, kita boleh anggap dia initially 100%. Telah berkurang menjadi kepada sebanyak, bukan sebanyak kepada, dalam masa 200 minit. Jadi berapakah half-life-nya? Tengok sinilah, dia dah buat dah senarai ni. Awak tak perlu nak bahagi-bahagi dah. Baik betul soalan ni. Tengok 100% bahagi 2 50, bahagi 2 25, bahagi 2 12.5, bahagi 2 lagi 6.25, bahagi 2 lagi akhirnya sama dengan 3.125. Kenapa saya sebutkan bahagi 2 ni? Kerana melibatkan konsep half-life. Half-life ni apa? Half-life adalah time. Dia satu masa untuk aktiviti of a radioactive sample to become half of its original mass ataupun activity. Okay, pergi cari dekat playlist juga, saya ada cerita dia punya konsep dia lah. So bahagi 2 sampai jumpa jawapan 3, sampai dia jadi apa yang terlabel di sinilah 3.125. Dan bila kita kira ada berapa half-life kat sini, 3, 4, 5, ada 5 half-life dalam masa berapa minit? 200 minit. Soalan minta berapakah half-life. Sekarang ni 5 half-life, kita nak cari half-life. Kita buat apa? 200 bahagi 5, dapatlah 40 minit. Tak perlu tukar saat sebab pilihan jawapan sudah pun dalam minit. Okay, next 39. Okay, 39. Which of the following is true about photoelectric effect? Ini saya dah cerita dalam, tak silap saya, SBP dengan Kelantan berkaitan dengan photoelectric effect. Okay, tapi saya cerita sikit secara ringkas. Kalau kita ada suatu metal, okay, dan kita pancarkan suatu cahaya yang mempunyai certain frequency, okay, yang mempunyai certain frequency, maka kita dapat membebaskan elektron daripada permukaan metal tersebut. Elektron ni dipanggil sebagai fotoelektron. Okay, fotoelektron. So, apa maksud certain frequency ni? Kita perlu pastikan nilai frekuensi kita adalah sekurang-kurangnya bersamaan dengan suatu nilai yang dipanggil sebagai threshold frequency. Okay, it is the minimum frequency for photoelectric effect to occur. Nilai frekuensi paling minimum supaya terbebasnya fotoelektron di sini. Ini saya dah cerita lebih lanjut lah. Okay, macam mana nak cari nilai threshold frequency ni? Kita boleh cari menggunakan formula W sama dengan HF0. Given that kita ada maklumat work function.
Kalau F adalah minimum frequency, F0 maksud saya adalah F0 lah, threshold frequency. W adalah minimum energy. Minimum energy so work function ni dia dalam joule. It is the minimum energy so that electron or photoelectron can be released. Macam lebih kurang sama je. W ni jumlah tenaga yang diperlukan minimum supaya photoelectron boleh terbebas. F0 ataupun frekuensi threshold atau frekuensi ambang adalah frekuensi minimum juga supaya photoelectron boleh terbebas. Nama proses tu adalah photoelectric effect. So nombor 39, okey, nombor 39 adalah B, nombor 2 dan nombor 3. So the emission of electron from a metal surface by a photoelectric effect is instantaneous. Apa maksud instantaneous? Serta merta. Maksudnya dia tak ada masa menunggu. Cukup saja frekuensi ataupun lebih saja frekuensi daripada frekuensi ambang, maka immediately, instantaneously elektron tu akan terbebas. Dia tak ada masa dia tunggu lepak dulu ke, ataupun dia tunggu tenaga dia cukup ke, tak ada. Dibebaskan serta merta. Okay, number 2 ni jawapan yang betul. Okay, next nombor 3 juga jawapan yang betul. The photoelectric effect is the release of electron, yes, from the metal surface, yes, when irradiated with electromagnetic radiation. Of course, dekat sini merujuk kepada perkataan light ataupun visible light. Okay, electromagnetic radiation ni cahaya lah. Alright. So nombor 1 dengan nombor 4 adalah salah kerana melibatkan light intensity. Intensity of light. Satu benda pelajar kena ingat, intensity of light langsung tidak mempengaruhi photoelectric effect. Langsung tidak mempengaruhi. Misalnya, selalu misconception macam ni. Kalau kita nak keluarkan elektron lebih banyak daripada permukaan metal ni, kita gunakan cahaya yang lebih terang, lebih cerah. Kita cari, mungkin kita tengok-tengok, oh ni cahaya malam ni, kita bagi dia cerah lagi, baru keluar banyak elektron. That is very big misconception. Tak kira lah intensity dia tu malap ke, cerah ke, asalkan frekuensinya sama atau melebihi frekuensi ambang atau threshold frekuensi, terus berlaku photoelectric effect. Malap ke, cerah ke, tidak mempengaruhi. Doesn't depends ataupun doesn't affect photoelectric effect. Itu kena hafal, kena ingat. Banyak keluar soalan macam ni berkaitan dengan intensity of light. Okay, last one. The Einstein's photoelectric equation in the word equation dalam bentuk perkataan. So 40 ni simple je lah. Jawapannya adalah C, because the light energy equals to the energy used by electron to escape plus the kinetic energy. Ini merujuk kepada formula E sama dengan HF0 plus half mv squared, ataupun dengan formula yang lebih ringkas adalah E sama dengan W work function plus K max, tenaga kinetik maksimum. Yang ni boleh dapat daripada muka bukan muka depan, daripada senarai rumus pada permulaan kertas soalan. Dia ada ni formula nombor berapa, 29 ke 39 ni. Awak boleh semak balik. Okay, so K max ni adalah kinetic energy of the photoelectron. W adalah the work function, the minimum energy, as I mentioned tadi, minimum energy for photoelectric effect to occur. E ni adalah the energy of light yang kita bekalkan tadi. Cahaya yang kita sinarkan tadi tu, berapa tenaga dia. Okay, so energy ni kita boleh cari menggunakan formula E equals to HF. Work function ni kita cari menggunakan formula hampir sama, E equals to H F0. Dia ada F0 kat sini.
Okay, max kat sini lah. Right, itu sahaja untuk soalan daripada Terengganu paper 1. Okay, insyaAllah lepas ni sambungan adalah daripada Kedah. Okay, trial kertas 1 Kedah 2021. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.